Hai semua, bertemu lagi kita untuk pertemuan untuk kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 Sekolah Kebangsaan. Harap semua murid bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Tajuk dalam buku teks hari ini ialah berbakti kepada kawan. Murid-murid silakan buka muka surat 25. Kemahiran pada hari ini ialah perumpamaan. Perumpamaan ni ialah salah satu daripada seni bahasa ataupun budaya masyarakat Melayu semasa mereka bertutur. Kita warisi pada zaman dulu sampai sekarang yang kita gunakan dalam perbualan sehari-harian. Okey, sebelum kita masuk, kita baca dulu teks dalam muka surat 25 ini. Baca bersama saya ataupun ikut bacaan saya. Berbakti kepada kawan. Pada waktu rehat, Yahya terpandang akan rakan baiknya, Yong Han, yang sedang termenung. Yahya susah hati. Dia ingin membantu Yong Han kerana hubungan mereka bagai isi dengan kuku. Sekarang mari kita baca dialog bermula daripada Yahya ini. Selamat pagi Yong Han. Mengapakah kamu kelihatan muram? Selamat pagi Yahya. Saya susah hati. Kerja sekolah yang diberikan oleh Cikgu Mariam belum saya siapkan. Yahya, mari saya bantu kamu. Kita patut saling membantu seperti aur dengan tebing. Okey Yong Han. Terima kasih Yahya. Sungguh mulia hati kamu. Sikap kamu tidak seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Baca bawahnya. Akhirnya Yong Han berjaya untuk menyiapkan kerja sekolah dengan pertolongan Yahya. Yong Han berjanji tidak akan melupakan jasa Yahya. Dia tidak akan bersikap seperti kacang lupakan kulit. Okey, kita telah baca petikan itu tadi berkaitan tentang Yong Han dengan Yahya ya. Dalam ni ada disebutkan beberapa perumpamaan. Mari kita kenali perumpamaan yang ada dalam petikan satu persatu. Perumpamaan yang pertama, seperti aur dengan tebing. Apakah maksud seperti aur dengan tebing? Maksud seperti aur dengan tebing ialah saling bantu membantu. Seterusnya, perumpamaan yang kedua, seperti enau dalam belukar. Apa maksud seperti enau dalam belukar? Iaitu seseorang yang mementingkan diri sendiri. Dia tak fikir orang lain, dia nak diri dia saja. Dia tak kisah orang lain susah ke, gembira ke, kecewa ke, sedih ke, dia tak peduli. Itu orang yang mementingkan diri sendiri seperti enau dalam belukar. Perumpamaan yang berikutnya, seperti kacang lupakan kulit.
Apa maksud seperti kacang lupakan kulit? Iaitu tidak mengenang jasa. Itu adalah contoh perumpamaan di dalam buku teks, tapi kita di dalam perbualan kita sehari-harian, kita juga di kalangan orang-orang yang lebih dewasa ya, mereka juga menggunakan banyak perumpamaan yang lain. Ini contoh-contoh perumpamaan yang lain ya. Contohnya ialah, okey, semua orang baca. Seperti ayam berak kapur. Apa maksud perumpamaan seperti ayam berak kapur ni? Ini dia, iaitu orang yang pucat lesu kerana sakit. Jadi muka dia seperti ayam berak kapur. Okey, baca yang kedua ni. Bagai api dalam sekam. Apa maksud bagai api dalam sekam? Cuba murid-murid beri jawapan. Rasa apa jawapannya? Saya beri contoh. Ni seperti api dalam sekam ni. Orang yang buat jahat secara senyap-senyap di belakang kita, itu punya seperti api dalam sekam. Orang yang buat jahat ke atas diri kita secara diam-diam. Itu. Perumpamaan seterusnya yang lain ialah seperti tikus jatuh ke beras. Apa maksud seperti tikus jatuh ke beras tu? Tengok gambar. Apa maksud seperti tikus jatuh ke beras? Ya, orang yang mendapat kekayaan yang banyak ataupun keuntungan yang banyak, itu ialah seperti tikus jatuh ke beras. Baiklah, kita telah pun mempelajari beberapa perumpamaan dalam buku teks dan juga perumpamaan yang lain. Murid-murid boleh melakukan carian dan bacaan sendiri di dalam YouTube ataupun dalam laman web yang lain untuk mencari perumpamaan-perumpamaan yang lain pula. Okey, selanjutnya kita lakukan aktiviti latihan dalam buku aktiviti halaman 30. Okey, dalam halaman ini murid-murid perlu tuliskan perumpamaan yang berada di atas ini dalam petikan di bawah. Di bawah ni ada tempat kosong. Murid-murid baca dulu, baca semua. Baca perumpamaan ini semua, kemudian isikan jawapan di bawah. Okey, mari kita bincang dulu masuk perumpamaan di atas ini. Yang pertama ni, bagai aur dengan tebing. Tadi kita dah bincang, iaitu saling bantu membantu. Umpama isi dengan kupu, maksudnya ialah orang yang sangat rapat ataupun kawan karib lah. Bagai cincin dengan permata bermaksud suami isteri atau ibu bapa yang sama-sama, yang dua-dua tu cantik, dua-dua tu lawa. Itu bagai cincin dengan permata untuk suami isteri atau ibu bapa. Yang ni pula, bagai menarik rambut dalam tepung ialah perbuatan yang dilakukan secara berhati-hati dan teratur dan teliti. Maksudnya berhati-hatilah. Okey, saya dah jelaskan semua simpulan bahasa di atas. Murid-murid sila isikan jawapan di bawah dan kita akan semak jawapan murid-murid dengan jawapan yang sebenarnya. Okey, silakan menjawab. Baiklah, sekiranya murid-murid telah siap menjawab, sila semak jawapan murid-murid dengan jawapan yang diberikan di paparan ini. Sekiranya berlaku kesalahan atau kesilapan, boleh lakukan pembetulan, dan sekiranya murid-murid berjaya menjawab semuanya dengan tepat, diucapkan tahniah kepada murid-murid kerana dapat menjawab dengan betul. Okey, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita lakukan sedikit pengayaan seperti biasa untuk menguatkan pengejaan kita. Murid-murid sila eja perkataan-perkataan yang berada di hadapan ni. Okey, yang pertama sila eja menyiapkan, hubungan, mengapakah,
pertolongan. Okey, baik. Sampai di sini saja pertemuan kita, pelajaran kita untuk sesi kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pelajaran pada hari yang akan datang. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Bye.